Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak. Cikgu semua, apa khabar hari ini? Cikgu harap awak semua dah bersedia untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Okey, murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks. Okay. Tahniah. Selamat datang ke channel Ustaz Conan. Video ini dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebentar lagi, sesi pembelajaran bersama Ustaz Conan akan bermula. Sila bersedia. Hai anak-anak murid Ustaz semua, sudah bersedia untuk belajar bersama Ustaz Conan pada hari ini? Kalau sudah bersedia, jom. Boleh, murid-murid semua boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 4, muka surat 139, 140 dan 141. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudahkan kita memahami tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, semua murid-murid tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah yang bertajuk Janji Setia Penduduk Yasrib. Okay, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran yang perlu kita pada hari ini. Okay, kita tengok. Okay, yang pertama, kita harap murid dapat menyatakan latar belakang masyarakat Yasrib sehingga termeteri perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Objektif yang kedua pula ialah murid-murid dapat menjelaskan isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Okey, pengetahuan murid semua pada awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW, iaitu masa awal-awal Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nabi dan menyebarkan ajaran Islam di negara Arab. Okey, di pada masa tersebut ada berlaku satu perjanjian. Kenapa perjanjian ini penting dalam kehidupan kita sebagai manusia? Kerana dengan perjanjianlah hidup kita akan jadi aman dan apa perkara yang berlaku kepada kita akan menjadi senang. Okay, sebelum kita tahu mengenai perjanjian-perjanjian yang berlaku antara penduduk Yasrib dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, pertama sekali marilah kita sama-sama kita lihat dulu. Kita lihat, kita tengok dan kita faham dulu tentang sejarah ataupun latar belakang masyarakat Yasrib. Okey, Yasrib kini
dikenali sebagai Madinah. Okey, dulu masa zaman Nabi, negara Madinah dipanggil Yasrib. Bumi Yasrib ini subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka juga terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Kerana disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Jadi pada tahun ke-11 kenabian, iaitu selepas 11 tahun Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi, seramai 6 orang lelaki dari Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad pada musim haji tahun berikutnya. Okey. Kita tengok perjanjian Aqabah pertama. Apa perjanjian Aqabah yang pertama? Okey. Okey, seperti yang kita tahu tadi, pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang datang jumpa Nabi. Pada tahun kemudiannya, iaitu pada tahun ke-12 kenabian, 5 orang datang. Daripada 6 orang yang pertama tadi, 5 orang je datang, seorang tak datang. Jadi 5 orang daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah SAW pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan kedatangan mereka tu. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta mereka supaya berjanji setia sebanyak 6 perkara kepada baginda. Yang pertama, mereka berjanji tidak akan syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak akan mencuri. Ketiga, tidak akan berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Keenam, setia kepada Rasulullah SAW. Okey, kita tengok lagi. Mereka yang datang tadi berasa besar hati untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat bersama Nabi. Apabila mereka ingin kembali ke Yasrib, Nabi Muhammad SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu.
Kita tengok. Mengapakah Nabi Muhammad SAW memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah yang pertama? Kenapa Nabi memilih 6 perkara tadi? Okey, perkara yang pertama tadi, apa dia? Iaitu kata tidak syirik kepada Allah. Kerana manusia pada masa itu tidak ada pedoman dalam kehidupan. Tidak ada tidak ada panduan macam mana untuk hidup. Okey. Perkara yang kedua tadi ialah dia berjanji tidak akan mencuri. Jadi ini adalah untuk menjamin hak masyarakat selamat. Janji yang ketiga tadi ialah tidak berzina, iaitu untuk mengelakkan daripada sistem kekeluargaan runtuh ataupun rosak. Yang keempat, menjaga keselamatan manusia. Dan yang kelima, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Dan yang keenam, untuk memimpin ke jalan kebenaran. Okey, tajuk seterusnya kita tengok perjanjian Aqabah yang kedua. Tadi perjanjian Aqabah yang pertama. Sekarang kita tengok apa perjanjian Aqabah yang kedua. Okay, pada tahun ke-13 kenabian, iaitu tahun berikutnya, sebanyak 70 orang daripada Yasrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah SAW. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad SAW telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk apa? Berjanji. Yang pertama, berjanji untuk mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Ikut apa pun yang berlaku, mereka perlu mendengar dan mentaati perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Janji yang kedua pula ialah supaya mereka membelanjakan harta di jalan Allah, sama ada ketika senang atau susah. Dan janji yang seterusnya ialah menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Itu Nabi suruh membuat kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Janji mereka yang keempat ialah tabah menghadapi celaan orang kafir. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Itu perjanjian Aqabah kedua yang telah dibuat oleh penduduk Yasrib yang datang menemui Rasulullah SAW di Mekah. Sebagai rumusan, selepas kita tahu perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua, apa yang dapat kita simpulkan, perjanjian Aqabah ini merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinatul Munawwarah. Maksudnya selepas berlakunya perjanjian Aqabah pertama ni dan juga Aqabah kedua, lepas itu Nabi telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi dah sebab tadi
Mereka telah berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam, membantu Nabi dan juga melindungi Nabi. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, orang kafir Quraisy benci kepada Nabi dan hendak membunuh Nabi. Disebabkan itulah Nabi berhijrah ke Madinah. Lagipun penduduk Madinah telah berjanji hendak melindungi Nabi Muhammad SAW. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid semua faham dan hayati isi-isi pembelajaran pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.